Dan dalam pemikiran mereka sekarang ini, bukan bagaimana nak memajukan negara. Dalam pemikiran mereka, bajet ni macam mana aku nak bagi sekarang ni untuk the next election. 45 juta kepada jasa. Sekarang ini semua bajet duit 1,000 kepada ahli-ahli Sri Kandi Bersatu. Kepada penggerak komuniti di bawah Zuraidah ada 3,000, 2,000 bajet. Di bawah Sri Kandi Bersatu dapat 1,000. Semua bajet-bajet ini nak dibahagi dan diagih-agihkan untuk ahli-ahli mereka di bawah. Apa tujuan dia? Bukan untuk rakyat. Sebab dalam pemikiran mereka adalah untuk kuasa seterusnya. Sekarang ini mereka tahu yang solid adalah pembangkang. 91 kursi, Pakatan Harapan. Berpejuang ada 4. Warisan ada 8. Suka atau tidak, walaupun Pejuang, Warisan dan juga Pakatan Harapan tak bolehlah duduk semeja, di dalam pilihan raya yang akan datang, tidak ada satu parti yang sekuat 91 kerusi Pakatan Harapan. Tak ada. Kita kata UMNO Perikatan Nasional, dia kata 111, tapi dia bukan Perikatan Nasional. Zahid sendiri kata bahawa UMNO tidak menyertai Perikatan Nasional. Dia adalah coalition of parties, member of parties di dalam Perikatan Nasional. Dia bukannya UMNO masuk PN. Dia ahli-ahli UMNO masuk PN. Indikasinya apa? Menyatakan bahawa in the next election tak mustahil kami akan lawan anda nanti. Yang sekarang sign MOU dengan Perikatan Nasional adalah GPS dan juga PAS. Dan kita tahu bersatu, kita tahu bersatu, kita tahu PAS, kita tahu UMNO, mereka berkongsi kerusi dan juga demografik pengundi, kumpulan pengundi yang sama, Melayu Islam. Di majoriti kawasan Melayu Islam, di situlah mereka bertanding. Sebab itu saya kata 111 yang menang hari ini. Dalam keadaan pembangkang itu telah naik daripada 20 ke 82 ke 89. Hari ini 108 campur 1 kuli 109. Dengan kerajaan ada hanya 111. Dan kerajaan pula perikatan yang tidak ada satu ikatan yang kuat dan kukuh. Ikatan hati yang kuat dan kukuh di antara mereka. Muhyiddin sendiri tak mampu nak gather kekuatan kepada individu-individu di dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Kalau dia mampu, tuan-tuan dan puan, takkan mereka sanggup nak bagi. Kalau mereka mampu, takkan tumbang Perak kepada UMNO. Kalau mereka mampu, takkan ugutan terhadap UMNO di Bersatu itu berlaku, tetapi tak boleh tumbang-tumbang juga. This is what happening. This is the reality yang kerajaan sekarang ini kena terima dan kerajaan sekarang ini kena hadapi. Tanpa mereka sedari, inilah keadaan, inilah yang menekan kerajaan sekarang ini sehingga menyebabkan langkah mereka ke depan dalam keadaan sama ada sekarang ini Muhyiddin tengah berkira-kira nak teruskan ataupun bubar parlimen. Nak teruskan atau bubar parlimen. PAS, UMNO nak bubar parlimen. Bersatu nak teruskan sehingga habis penggal. Kenapa? Kalau sekiranya benda ni diteruskan semakin hari, saya letak modal sikit je. Saya petik sikit je. Kerajaan habis. Nama memang hancur. Sebutlah apa pun. Semua tak berani, malu mengaku mereka Perikatan Nasional sekarang ni. Kita jumpalah sesiapa pun, majoriti. Walaupun dia sokonglah UMNO ke, dia sokong PAS ke, dia malu. Sebab kalau dia kata sokong siapa? Sokong PAS. Banyak soalan kita ni. Apa cerita Adib? Apa cerita kes kata nak haramkan arak dulu? Dulu bukan Tuan Ibrahim, Tuan Man kata nak bagi interest free car ke? Kalau kita beli kereta tak ada interest. Bukan dulu kata nak turunkan harga minyak ke? Sekarang harga minyak dah naik balik dah. So, itu bukan janji PAS ke? Kalau dia kata dia UMNO, lagilah apa jadi kat korang ni? Kan? Jadi hamba, jadi budak kepada Bersatu ni. Padahal korang ada 38 kursi, Bersatu ada 34 kursi je. Pasal Bersatu pula. Kita boleh main macam-macam cerita kepada mereka. Satu benda saya nak cerita juga, bahawa kegagalan Mahathir dan kegagalan Kuli untuk memecahkan benteng
Pakatan Harapan dan juga orang-orang lain dalam perkara ini. Itu yang pertama. Kedua, kegagalan Kuli nak menarik mereka daripada UMNO menyokong. Jadi ini jelas bahawa sebenarnya Kuli tak ada sokongan. Sebenarnya ini indikasi Kuli tidak ada sokongan. Kalau Kuli itu ada sokongan, paling kurang saya kata hari itu, kalaupun dia tidak membangkang bajet yang ada semalam hari ini, paling kurang dia abstain, dia berkecuali atau tak hadir macam Kuli. Kalau dia punya kekuatan lah, kalau dia punya grassroots yang kuat. Tapi kenapa perkara tersebut tidak berlaku? Sebab kita menyedari, kita tahu bahawa Kuli tidak ada kekuatan melainkan batang tubuh dia seorang. Lepas itu dia pula buat press conference dengan Mahathir. Oh, kita menggesa esok hari buat undian bla bla bla. Ada pula satu kelompok manusia ni kata, tengok tu, kita kena bekerjasama dengan Mahathir, kena gantikan ketua pembangkang kepada Mahathir. Bang, nak ganti ketua pembangkang kepada Mahathir macam mana bang? Undian belah bagi kali pertama pun tak sampai 15 orang dia boleh bawa. Bukan setakat itu, appeal dia untuk nak bawa UMNO sokong Perikatan Nasional pun tak berjaya. Okey, dia kata Anwar tak berjaya, Mahathir berjaya ke? Anwar tak berjaya, dia kata Mahathir berjaya ke? Sekurang-kurangnya Anwar ada SD dia. Ya, dia U-turn kerana sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Tetapi Mahathir berjaya ke? So benda-benda macam ni yang sekarang ini menjadi igawan kepada, bukan setakat saya kata Anwar kepada Perikatan Nasional, tetapi kepada survivability Mahathir itu sendiri. Sehingga kan kalau kita fikir, Syed Saddiq dengan Mazli pun terpaksa meninggalkan Mahathir. Syed Saddiq dan Mazli pun terpaksa meninggalkan Mahathir sebab mereka tak nampak future mereka dalam pejuang. Tapi macam mana individu-individu, bukan semualah, beberapa orang kerat ni dalam Pakatan Harapan boleh nampak kekuatan Mahathir? I cannot brain apa kekuatan dia selepas ini. So kita kata PN hanya ada satu kerusi majoriti, 111 tu satu je. Sebab tu saya kata tadi, 2 orang meninggal dunia, so dia ada 220 kerusi, bagi 2, kita ada 110. Campur satu untuk jadi majoriti, 111. So sekarang ini PN ada 111 yang mengundi mereka, dan 111 tu sajalah yang mereka ada setakat ini. Malah UMNO yang sepatutnya, daripada Kuli yang sepatutnya menyokong mereka sendiri pun tak menyokong mereka, tak mampu nak menyokong mereka. So akhirnya kita nampak, kita kata usaha Mahathir untuk memecah belahkan Pakatan Harapan tak berjaya. Usaha dia untuk nak tarik UMNO, sokong dia, usaha dia nak tarik PAS ke tarik siapa-siapa lah, GPS ke siapa untuk nak sokong dia, tak berjaya. Saya dah sebut semalam tadi, kenapa perlu dia buat macam tu? Dia nak buat blok ketiga, tuan-tuan. Dia tak perlu nak menang majoriti. Yang dia perlu menang adalah memastikan bahawa dia ada blok ketiga, dan blok ketiga ni dia boleh determine. Sehingga dia kata, ada orang tanya, kalau sekiranya adakah Tun nak jadi Perdana Menteri lagi lepas ni? Dia kata, kalau saya dicalonkan, kenapa tidak? Kalau tanya, adakah Tun kenapa tak nak bekerjasama dengan Anwar saja? Dia kata, kenapa nak kerjasama dengan Anwar? Dia bukan ketua saya, dia kata. Betul lah. Dan kita tak menafikan perkara tersebut. And yet, masih ada orang kata nak lantik Tun jadi ketua pembangkang. Apa kekuatan yang Tun ada untuk dia jadi ketua pembangkang? Hari ini adalah bukti Tun tak ada kekuatan. Semua orang kata, oh Tun ada majoriti, Tun ada majoriti. Daripada hari itu saya jumpa ada seorang ni, 2-3 orang lah. Bukan seorang, 2-3 orang. Dia kata, Suardi, Anwar tu tak ada kekuatan. Dia kata, Tun ada kekuatan, Tun boleh bawa majoriti. Mana dia majoriti Tun? Okeylah, kita kata Anwar tak ada majoriti, Anwar tak ada boleh bawa orang. Dia ada 91 belakang dia tau. Parti mana yang ada 91 orang dia belakang dia? Di dalam Pakatan Harapan, pengurusi dan Anwar Ibrahim, dia ada 91. Parti mana ada 91? Parti mana yang ada? Yang sekarang ini boleh Mahathir, dia ada 4 campur dengan 18. Itu pun daripada warisan. Itu memang dah sedia ada. Okeylah, kita nak yang baru ni mana? So kalau dia kata dia ada majoriti, hari ini sepatutnya bukti bahawa dia ada majoriti. Tak payah sokong Anwar lah, sokong dia jadi Perdana Menteri. Mana? Kat mana? Aku tak nampak. Minta maaf kata, aku tak nampak. Jadi pada kekuatan ini kita sedar bahawa
Dia tidak ada apa yang dia serukan selama ini, apa yang dia kata selama ni, apa yang dia ungkapkan selama ni, cerita-cerita bahawa dia ada ini, ada itu, orang percaya kat dia, dan kerana akulah, kerana Mahathir lah, maka Pakatan Harapan menang pada PRU ke-14 lepas, adalah satu dakwaan yang palsu. Dan benarlah sebagaimana Rafizi kata, bahawa kemenangan Pakatan Harapan pada pilihan raya lepas tidak ada kena-mengena dengan Mahathir. Di atas kesedaran rakyat itu sendiri, yang mahu menentang 1MDB, yang mahu menentang GST, yang mahu menentang kleptokrasi, yang mahu menentang diskriminasi, dan juga apa-apa sisi-sisi yang nak menghancurkan negara. Dan benda ini sekarang ini sekali lagi berlaku.